Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang berbahagia Puan Hajah Maksudiyah dari Mahfuz Pulang kanan Sekolah Masai Guru Selangor, InsyaAllah. Yang dikasih Puan Rani posisi seterusnya pengurusi Persatuan Pekerja-Pekerja Semasyur Saudara Asri bin Abdullah bin Mu'allaf. Haji. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang di dalam Dewan yang dikasih sekalian. Namunlah kita sama-sama mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufiq serta izinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapatlah kita pada pagi ini berhimpun dan bertemu di bilik musyawarah ini untuk kita sama-sama berbincang, mengkaji tentang beberapa perkara yang berkaitan ibadah puasa kita yang kita sekarang ini berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi harapan kita mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya saya mengharapkan dari tuan-tuan dan puan-puan keberadaan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini sentiasalah mengharap, merayu, memohon, merintih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita yang tak seberapa ini dipilih oleh Allah, digolongkan oleh Allah dalam golongan, dalam himpunan hamba-hamba Allah yang gembira, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini hari yang ke-9 ya, kita berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, supaya kedatangan kita di dalam bulan Ramadan dan Ramadan mengalu-alukan kedatangan kita sebagai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka kita dah rasa suka, seronok, gembira, rela ya, dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, kita tak nak ya, ada di kalangan kita kedatangan Ramadan ni macam menyusahkan dia ya, macam dia rasa banyak kerja-kerja, aktiviti dia terpaksa dikurangkan. Maksudnya kedatangan Ramadan ni macam satu beban kepada dia. Maka kalau inilah perasaan kita, maka kita kena buangkan sejauh-jauhnya. Sebab Ramadan akan mengalu-alukan kita ya, kalau kita rasa seronok, suka, rela dengan kedatangan bulan Ramadan ya. Ulama memberi contoh ya, seperti kita pergi rumah orang ya, kalau kita pergi rumah orang kerana terpaksa, sebab mungkin orang suruh kita pergi rumah aja, kita pun pergi. Kita pun tak ada, aku ni datang ke mangkau ni sebab orang suruh, kalau tidak kita datang. Contoh-contoh tu. Maka tuan rumah berkata, aku pun sebenarnya kalau kau tak datang pun tak aku. Jadi begitu juga Ramadan.
Sebab tu ala Tuhan salam Ramadan tu, Ramadan mengalun-alunkan kedatangan kita. Ya, kalau kita seronok, memang enak, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, sebab Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, satu bulan yang menjanjikan, ya, banyak kelebihan kehebatan. Ya, sebab orang yang dapat berjumpa dengan Ramadan ni tuan-tuan, ya, sebenarnya inilah manusia yang terpilih, ya, dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka saya harap tuan-tuan yang dewan ni, dalam lima surat ni, dan mereka-mereka yang seronok, gembira, rela dengan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makhluk yang paling gembira dengan kedatangan Ramadan ini makhluk apa tuan-tuan? Haji Asri. Ya. Makhluk yang paling gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, makhluk apa? Posisi ada dia. Ya, siapa dia makhluk yang paling gembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Adik kuku. Nah, adik kuku yang tahu saya. Ada dapat bunga tu kira. Ya, itu tadi. Makhluk yang paling gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ni ialah para arwah. Ya, atau kita orang kita yang telah meninggal dunia, termasuklah orang kafir, datang di bulan Ramadan, mereka begitu gembira. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ni akan dicutikan. Kalau yang kena azab dicutikan, dicutikan, direhatkan. Macam orang dalam penjara, jadi bagi cuti sebulan untuk keluar bebas. Ya. Dia arwah-arwah ni, ya, bila bulan Ramadan saja mereka ni akan dibebaskan. Mereka akan seronok, dicutikan. Kalau kena azab, dicutikan. Jadi mereka ni akan berkeliaran dan balik ke rumah masing-masing. Lepas tu, ya, di bulan Ramadan ni kita amat-amat digalakkan, buatlah sedekah, buatlah kiriman tahlil, buatlah kiriman, ya, apa ni, bacaan-bacaan, ya, apa ni, Al-Quran untuk arwah-arwah yang telah pergi. Jadi bila anak-anak ataupun cucu cicit arwah ni, bila dapat kiriman daripada, ya, anak-anak cucu mereka ni, mereka lagi seronok. Ya, macam kita lah balik rumah, ya, tiba-tiba dibagi hadiah. Jadi lepas tu dalam bulan Ramadan kan banyak tawaran, hampir semua masjid, semua surau, ya, menawarkan apa? Ya, bacaan tahlil, ya, doa arwah. Benar tuan-tuan, ya, buat sedekah, derma untuk orang berbuka puasa. Ini macam tuan-tuan ni beruntung ni. Di sekolah kita kan, ya, pelajar-pelajar, ada di kalangan pelajar kita ni yang fakir miskin, yang projek khas, boleh menyumbang kepada mereka, ya, kan? Atau bila menyumbangkan, ya, untuk puasa perdana akan datang, tak kisahlah, RM1 pun tak apa, ya, kan? Ya, jadi bila kita menyumbang, niatkanlah untuk arwah-arwah yang telah pergi. Tak kisah kan, contoh kalau atau kita ni kita dah meninggal dunia, ya, abang-abang atau pakcik-pakcik kita dah meninggal dunia, kita niatkanlah 10 sen untuk nenek, 10 sen untuk atuk, 10 sen untuk pak saudara, 10 sen untuk mak saudara, tak kisah. Dalam RM1 tu ada 10 orang arwah pun tak apa. Yang kita tak payah pun tak apa. Sebab kita yang bagi sedekah ni otomatik kita dapat. Kan? Jadi, ya, yang kedua, golongan yang paling gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ialah para arwah. InsyaAllah satu hari nanti bila kita tidak arwah, kita pun akan tak ada begitu gembira dengan bulan Ramadan ni, seronok. Ya, sebab tu, ya, ulama mengatakan hukumnya makruh, ya, pada bulan Ramadan kita takbir raya. Selagi belum 30 Ramadan ataupun selagi belum 1 Syawal, belum raya, jangan takbir raya. Sebab apa? Sebab bila kita takbir raya, ahli kubur dengar dia sedih.
Ini sebab apa dia kena patah balik? Dia kena akan masa cuti dia tu dah nak habis. Betul, hukumnya makruh. Takbir raya belum pada masa ni. Biasanya tuan-tuan ke tengah hari lah, selama nak raya, baru puasa baru 20 hari kita takbir raya. Jadi arwah-arwah tu, secara mara kita yang ada kat rumah kita tu, yang kita tak nampak ada sedih. Allah, dah nak balik. Macam kita lah cuti kan, Allah, dah nak ambil cuti. Jadi hukum ni makruh. Jadi tegurlah kawan-kawan kita yang semangat sangat nak raya kan. Macam contoh kan, walaupun ada beberapa hari lagi, 20 hari lagi kan, tapi semangat nak raya dah takbir raya. Yang kena bimbang ni biasanya lepas bukan putih juga nak lepasan lagu raya. Kesian Lagu raya tak apa. Lagu raya tak apa, dia takbir raya yang raya kan, takbir raya. Tapi takbir raya bermaksud apa tuan-tuan, dah nak raya, dah nak syawal lagi pun Allah dah nak patah balik kan. Itu raya itu yang kedua. Itu buat penting ya. Kemudian yang ketiga, yang kita berpuasa supaya kita ni dapat apa-apa yang ada kelebihan yang dijanjikan untuk orang yang berpuasa. Kita kena tahu apa tujuan kita berpuasa. Ini saya dah ulang banyak kali. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang berakal. Setiap perkara yang kita buat mesti ada tujuan. Semua. Tuan-tuan berada di bilik musyawarah pada pagi ini mesti ada tujuan, bukan saja. Semua benda, semua perkara yang kita buat mesti ada tujuan. Kenapa disuruh sembahyang, kenapa disuruh bayar zakat, kenapa disuruh kita pergi haji, kenapa disuruh kita kerja, kenapa kita disuruh bawa bas, kenapa disuruh kita bawa poster, bawa van, mesti ada tujuan. Jadi begitu juga dengan puasa. Kita kena tahu tujuan puasa. Sebab orang yang buat kerja, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang buat kerja tak tahu apa tujuan dia kerja, ataupun dia tak tahu tujuan apa-apa yang dibuat, maka itu dikatakan orang gila. Sebab dia buat kerja ataupun buat apa-apa kelakuan tidak tahu tujuan, apa tujuan yang dibuat, maka itu dikatakan orang gila. Sebab tu tuan-tuan, terutamanya semua ibadah yang kita buat, kita kena tahu apa tujuannya. Jadi puasa ni apa tujuan? Syarifah, Puan Syarifah, apa tujuan puasa? Bukan apa? Itu syarat puasa. Apa tujuan puasa tuan-tuan? Dan sebenarnya hari ni tuan-tuan dan puan-puan puasa ni, kalau tak tahu tujuan puasa, rugi puasa. Cik Heri, tujuan puasa, tujuan puasa. Kalau sembahyang, tujuannya untuk mencegah kita dari fahsyat dan munkar kan. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari fahsyat dan munkar. Kemudian zakat, kenapa kita macam ambil kita kan, mesti tahu apa tujuan bayar zakat. Tujuan bayar zakat ialah untuk pengembangan harta kita, untuk bersihkan harta kita, kan? Betul? Tuan Amir? Zakat itu untuk mengembangkan harta kita dan untuk sucikan harta kita. Kemudian haji, kenapa untuk haji? Untuk cari kesamaan, kesatuan haji. Kemudian tuan-tuan, kenapa kita bersedekah? Untuk satukan hati, kan? Supaya tidak ada di kalangan kita ni nak dengki, mendengki. Jadi puasanya apa tujuan tuan-tuan? Okey, saya jawab dulu tadi. Bukan. Sebab tu tujuan ni bukan saya buat, memang Allah telah beritahu. Allah Ta'ala berfirman, ini tujuan puasa. Saya harap tuan-tuan ingat Allah sampai mati.
Ya orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Allah kata begitu, kata tujuan kita berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ataupun difardukan ke atas kamu berpuasa seperti kaum-kaum ataupun umat-umat yang terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini tujuan kita puasa ni untuk kita dapat takwa. Itu kan ya. Jadi untuk dapat takwa ni mestilah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab ayat ni Allah beritahu puasa yang wajib, kalau puasa-puasa sunat tu tidak dikira. Yang mendatangkan takwa ni, yang untuk kita dapat takwa ni, ialah orang yang berpuasa wajib. Maksudnya berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, itu tanya, syarat kita ingat ya. Ini tujuan kita berpuasa, ialah untuk kita dapat takwa. Jadi apa maksud takwa? Takwa ni maksud kita adalah setakut gerun kepada Allah. Itu takwa. La'allakum tattaqun. Tengok apa ni tuan-tuan ni, ya, tiap hari Jumaat dia beri nasihat dan dia beritahu oleh khatib, ya, oleh pembaca khutbah, ittaqullah, ittaqullah. Ya kan, ya? Macam saudara asli gitu, ya. Kita minggu baca khutbah di masjid apa? Masjid Putrajaya. Nah, itu dia katalah, tapi saya tak ada balik. Kita lah. Jadi tentanya. Jadi itu kan takwa, maksudnya pentingnya takwa ni hingga tiap-tiap minggu. Nah, ya, sama datang buat mana? Tiap-tiap minggu dimaklumkan, diberitahu kalau konteks tadi pembaca khutbah tidak sebut ittaqullah, ya, maka khutbah dia tak sah. Bila khutbah dia tak sah, Jumaat pun tak sah. Bila Jumaat tak sah, maka kena qada semain Jumaat tu jadi semain Zuhur. Ya, kan pernah berlaku di Sabak Penang tuan-tuan ya. Jadi di masjid daerah Sabak Penang. Ya, hal yang baca khutbah tu qadi, tapi teks khutbah tu, ya, dia tak terbaca ittaqullah. Dan ya, maka lepas Jumaat 2-3 hari betul orang pun terfikir ada baik. Itu masuk qadi baca khutbah ittaqullah tak ada. Ya, maka dia cek teks khutbah memang kebetulan tak ada. Ini saya ingat tahun 2012 tu. Maka ya, buatlah aduan ke Jabatan Mufti, ya, Mufti mantan, mungkin Tamziz mantannya tadi Mufti. Maka adanya, ya, bila ittaqullah tu tak ada khutbah, maka khutbah dia pun tak sah. Bila tak sah, Jumaat pun tak sah. Maka Mufti datang pada minggu berikutnya beritahu, okey tuan-tuan dan puan-puan orang kampung, siapa-siapa yang sembahyang Jumaat pada minggu lepas diwajibkan qada sembahyang Zuhur. Sebab apa? Jumaat tak sah. Jangan satu kampung kena qada, ya, Jumaat yang lepas tu jadi sembahyang Zuhur. Betul. Sebab tidak ada ittaqullah. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, ittaqullah, takwa itu penting. Jadi untuk dapat takwa ni mestilah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan itu ya keputusan Allah. Nak dapat takwa kena berpuasa pada bulan Ramadan. Maksudnya kena ada rasa takut kepada Allah. Mudahnya tuan-tuan ke pasangan pun kan, contohnya kan, kau ni ya nak basikal, dia tak boleh naik motor tu contoh. Kan dia kata bukan apa, aku ni kalau naik motor ada ni benda yang pulang. Ya, bila aku naik motor ada dia menyusahkan orang lain. Nah, contoh apa tuan-tuan, motor tu tak ada brek, tak ada lampu isyarat, kalau jalan terjalan tuan-tuan, nak belok kanan, nak belok kiri tuan-tuan, orang tak tahu tiba-tiba dia belok ke kanan ke kiri contohnya, maka menyusahkan orang. Jadi bila aku rasa menyusahkan orang ni berdosa. Dan masa apa tuan-tuan, dia tak nak naik motor ni sebab apa? Sebab takut berdosa. Maka di situlah yang dikatakan adanya takwa, rasa takut pada Allah. Maka dia pun naik basikal lah sentiasa. Jadi apa-apa kerja laku kita, ya, yang kita buat tuan-tuan, letaklah takwa. Dan sebab apa? Ya, sebab apa-apa kerja yang kita buat
Ya, nak dapat balasan, nak dapat ganjaran, nak dapat pahala, mestilah ada takwa. Termasuklah ibadah yang kita buat. Kalau kita sembahyang tidak ada rasa apa-apa, kenapa kau sembahyang? Saja-saja. Sebab mak bapak aku sembahyang, ustaz kata wajib sembahyang, maka rugilah dia sembahyang. Sepatutnya kata apa? Kenapa kau sembahyang? Ya, sebab kalau aku tak sembahyang nanti masuk neraka. Kalau aku tak sembahyang berdosa. Kalau aku tak sembahyang aku dikira orang yang neraka kepada Allah. Maksud tu tanya, maksud dia sembahyang itu sebab apa? Sebab ada takwa kepada Allah. Begitu juga apa-apa amalan kita yang lain, supaya dapat balasan, dapat ganjaran, dapat pahala, mesti ada takwa. Sebab Allah telah berfirman, Allah telah bagi keputusan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah telah menerima amalan-amalan yang ada takwa saja. Ini bawa bahas tengok tu cermat tuan-tuan. Kan? Maksudnya tidak menyusahkan orang. Kenapa? Tak boleh ke kau potong, kau like ke contoh-contoh. Contoh tuan-tuan. Ya, apa? Bukan tak boleh Ustaz, boleh, tapi ia menyusahkan orang kan berdosa. Di situ tuan, bila dia kata bila menyusahkan orang berdosa, di situlah adanya takwa. Barulah bawa bas, bawa band, bawa poster tu ada pahala. Nya pakai kilo, pakai tidak menyusahkan orang nak lalu, betul tepi jalan, jangan tengah jalan. Kan ya, maka tuan-tuan, bila apa-apa yang dibuat sebab apa? Sebab tak nak menyusahkan orang. Bila tak nak menyusahkan orang tu, di situlah adanya takwa. Maksudnya apa? Dia tak nak yang dibuat itu menyusahkan orang. Bila menyusahkan orang dapat dosa tuan-tuan, itu yang dia tak nak. Maka kadang itulah yang dikatakan itu ada takwa. Jadi perasaan takwa ni dia dapat macam mana? Kena berpuasa pada bulan Ramadan. Ini sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, yang nak tahu kita puasa ke tidak adalah hanya kita dengan Allah. Ini orang lain tak tahu. Buat puasa ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh, walaupun kita makan nasi seperlup kan, tapi boleh berlakon lapar, boleh berlakon lembik, boleh berlakon tak larat. Itu kan ya. Sebab puasa kita saja tahu. Sebab tu takwalah dapat ketika mana kita berpuasa. Sebab orang yang tak tahu bersembahyang, orang boleh nampak. Jadi tak nak sembahyang pun contoh kan. Benda lain boleh nampak, tapi puasa ni tak tahu. Tu dalam garas puasa kan berasap, ke mana kita tahu? Dan nampak pulau lebih-lebih, dia tak larang, dia tak jatuh dia berjalan. Contoh-contoh tanya. Contoh ini orang lain bukan rekod bas itu tau, bas 0.86 berbak mereka sama. Dia tu tak contoh. Maka sebab tu puasa lah yang mendapatkan takwa. Itu tanya. Tadi kucing juga. Itu tanya. Jadi takwa. Jadi tu tanya, jadi nak dapat takwa ni kena berpuasa. Jadi tuan-tuan, itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat tuan-tuan, puasa yang dapat takwa ialah puasa yang betul. Puasa yang menghasilkan takwa ialah puasa yang betul. Sebab Nabi kata tuan-tuan, kebanyakan orang berpuasa tidak diterima puasanya. Itu yang kita bilang. Nabi tak kata separuh, sebahagian. Nabi kata kebanyakan. Nabi bersabda, rubbama sha'imin la yajidu min siyami illa al-'atas wal jud. Kata Nabi. Nabi tak kata ba'duhum, Nabi tak kata minhum, Nabi tak kata separuh mereka, Nabi tak kata sedaya mereka, tapi kata Nabi kata rubbama. Maksudnya berapa ramai Nabi bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini Nabi kata tu. Maksudnya apa? Maksudnya banyaknya orang puasanya tidak diterima. Contoh? Contoh tu tanya. Itu tanya sebab apa? Sebab kita puasa tuan-tuan, hanya puasa perut saja tuan-tuan.
Puasa ni sepatut apa tuan-tuan? Mata kita kena puasa, mulut kita kena puasa, telinga kita kena puasa. Satu cerita yang berlaku di zaman Nabi ni, zaman Nabi tuan-tuan berlaku. Ia seorang tua tuan-tuan yang berpuasa, dia hampir-hampir tuan-tuan mati kelaparan, kehausan. Jadi sahabat Nabi pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, ada makcik tua ni berpuasa, boleh tak dia berbuka? Nabi kata dia tak puasa. Sebab kata dia puasa Rasulullah, dia tak makan tak minum daripada pagi tadi. Nabi kata dia tidak berpuasa. Berkali-kali Nabi kata dia tak berpuasa. Sahabat Nabi pun kata dia puasa, makcik ni puasa. Akhirnya dengan mukjizat Nabi, Nabi pun jumpa dengan makcik ni dan minta satu bekas, kita kata biasa. Maka dengan mukjizat Nabi, perempuan tadi pun termuntahlah tuan-tuan, ketulan-ketulan daging yang busuk. Maka Nabi kata perempuan ini tidak berpuasa. Dia puasa tapi mulut dia ngata orang, maki orang, hina orang, marah orang. Ya, maka dia tidak dikira berpuasa. Rugi tuan-tuan. Ya, terutama kita kan zaman kita ni kan ada handphone kan, ya, dengan berwhatsapp, Telegram, Facebook. Ya, saya harap sangat kita kan, kalau benda-benda yang fitnah tu janganlah kita sibuk nak, ya, nak baca, nak post, tak payah, buang ni tuan-tuan. Ini cerita tuan-tuan, rumah tangga artis tuan-tuan, kita sibuk lah, kita nak kongsi, tak payah, biarlah kan dia. Nah, ya tuan-tuan ya. Lebih cerita tentang apa tuan-tuan? Abang Reba kita lagi bagus. Saya bercerita Abang Sul kan, kita Abang Reba lagi bagus. Abang Reba, ya, kakak Siti tu, kan, kakak Mai begitu. Katanya adik Nurul atau ibu Nurul. Memang WhatsApp jam kerja je. Okey, alhamdulillah. Ya, betul. Tak benda ni tuan-tuan, kita bimbang, inilah penyebab kepada yang puasa kita tidak diterima. Nah, ya tuan-tuan, ini Nabi kata tuan-tuan ya, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasa kecuali lapar dan dahaga. Kita buat kerja kita sudah. Nah, ya. Ya. Dan kita tuan-tuan, kita bimbang dalam puasa ni kita ngatur orang, ini orang tuan-tuan. Kadang-kadang sekadar walaupun kita sekadar post ke tuan-tuan, send ke tuan-tuan kan. Yang kita bimbang tuan-tuan adalah unsur-unsur fitrah yang tak betul. Nah, kan ya. Takut tuan-tuan yang menyebabkan puasa kita tidak terima rugi. Wah tuan-tuan, kita dah kira beruntung sangat dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau orang yang dapat berjumpa dengan bulan Ramadan ni, ya, macam kita ni dah confirm masuk surga. Ya. Sebab Nabi bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ya, wa uliqat abwabun nar, wa syifailatis syayatin." Ya, Nabi bersabda apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu surga. Mana pintu surga itu terang meluas. Dikatakan pintu surga terbuka luas tuan-tuan. Ya, macam satu dunia ni terbuka. Pintunya begitu besar. Maksudnya orang yang berpuasa macam nak diambil, dia cukup masuk surga tu. Ya, untungnya orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan juga pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maksudnya kalau orang buat dosa pada bulan Ramadan ni, kalau tak lalu kan tangguh lagi azabnya, tangguh. Kalau dia mati pun pada bulan Ramadan, ini untung orang mati bulan Ramadan. Orang yang mati bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia masuk gitu rehat tu. Ya. Kalau bulan lain masuk kubur, dia soal muka nakir. Ini boleh jawab, alhamdulillah. Tak jawab, nasib lah. Tapi orang yang mati bulan Ramadan masuk kubur tu rehat tu, tak ada apa-apa tu. Esok dah habis Ramadan, barulah bukan kita tanya balik. Ya. Macamlah tuan-tuan, dia bersalah, ya, pada bulan Ramadan dan dijatuhkan hukuman. Kata hakim, okey, sebulan disabitkan bersalah,
dengan bukti-bukti yang tersabit, maka dengan ini pihak mahkamah yang mulia menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara cukup. Kan? Tapi tiba-tiba kata penjara, wahai tu hakim, pada bulan ini penjara tidak menerima penghuni, penjara ditutup. Kan? Maka apa perasaan tuan-tuan orang yang kena hukum tadi tuan-tuan? Seronoklah. Sepatutnya dah ada kena penjara tapi tak boleh penjara. Sebab apa? Penjara ditutup. Kan? Jadi begitu juga orang yang berjumpa dengan Ramadan ni, walaupun tuan-tuan, auzubillah zalik, kalau ada jahat sekalipun tuan-tuan, kalau ada mati tuan-tuan, seksa itu dituankan dengan keberkatan bulan Ramadan. Maka beruntung kita tuan-tuan, diberi peluang untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Betul kan ya? Maka tuan-tuan sepatutnya tuan-tuan, jagalah puasa-puasa kita, walaupun baru 9 hari, insya-Allah pada hari tuan-tuan ya. Maka jagalah puasa kita supaya puasa kita ni puasa yang menguntungkan kita. Itu tanya sebab apa tuan-tuan, bulan Ramadan ni apa-apa amalan sunat yang kita buat pahalanya macam amalan fardu. Amalan sunat yang kita buat pada bulan Ramadan macam amalan fardu. Amalan fardu tuan-tuan, amalan juga pahala tuan-tuan yang digandakan tuan-tuan hingga 1000 kali ganda. Patut dikatakan berpuasa sehari dalam bulan Ramadan lebih baik berpuasa 1000 hari pada hari-hari lain. Itu hebatnya ganjaran Allah sediakan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi sekarang kita ni dah ada pada bulan Ramadan tuan-tuan dan puan-puan, jagalah puasa-puasa kita. Jadi tuan-tuan jadi akhirnya tuan-tuan akhirnya akhir tuan-tuan siap masa yang cukup. Kemudian tuan-tuan pada bulan puasa ni adalah bulan yang mana tuan-tuan kita disuruh banyakkan berdoa. Pada bulan puasa ni Ramadan ni kita disuruh, digalakkan tuan-tuan banyak berdoa. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksud apa tuan-tuan? Tidak ada bulan yang paling kita banyak sabar kecuali pada bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang paling banyak sembahyang kecuali pada bulan Ramadan. Allah kata, mintalah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni nak mohon tuan-tuan, nak merayu, nak kepada Allah tuan-tuan dengan banyak sabar dan banyak sembahyang. Banyak sabar dan banyak sabar dan banyak sembahyang ini hanya ada pada bulan Ramadan. Kena banyak sabar. Ramadan sabar tu tadi lapar. Makanan banyak kat dapur, kat pecah ais tak boleh makan, sabar. Panas tu tadi panas, puasa kat sabar. Kemudian tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni sembahyang banyak. Sembahyang tarawih tu tadi boleh. Berapa rakaat tuan-tuan nak buat boleh. Sampai 300 rakaat pun boleh. Imam Abu Hanifah tuan-tuan ketika umur dah 80 tahun, dia sembahyang dimulai tuan-tuan 300 rakaat dah berumur. Maksudnya tuan-tuan sembahyang yang paling banyak dibuatlah dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Bulan lain kita nak sembahyang 1 rakaat tarawih tak sah. Tarawih hanya ada bulan Ramadan saja. Tarawih ni kita boleh buat banyak mana, sampai 800 rakaat pun boleh. 30 rakaat, 40 rakaat pun boleh tuan-tuan. Tarawih banyak mana tuan-tuan nak buat boleh buat. Tapi kalau tuan-tuan buat di bulan lain 1 rakaat pun tak boleh. Kan? Yang contoh buat di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah ke nak tarawih 1 rakaat pun tuan-tuan tak sah sebab bukan waktu tu. Jadi hanya pada bulan Ramadan lah yang banyak sembahyang dan banyak sabar. Sebab tu
Ya tuan-tuan, kita digalakkanlah banyak berdoa pada bulan Ramadan. Doalah tuan-tuan, kita kan banyak hajat, banyak keperluan, minta tuan-tuan. Ya. Lepas tu kalau kita malas sangat berdoa tuan-tuan, Nabi ajar kita ni tuan-tuan, ya, banyakkanlah doa seperti doa dalam tarawih kan. Ya, rakaat satu doa, doa yang sama diulang-ulang. Paling tidak tuan-tuan mintalah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Yang paling tidak tu minta, ya Allah, aku minta syurga dan hindarkanlah daripada neraka. Paling tidak itu pun. Lepas tu doa ni kan diulang-ulang. Jadi mana kita solat tarawih kan, ya, rakaat doa ni, rakaat doa ni. Kan ya. Maksudnya apa tuan-tuan, kalau kita yang malas sangatlah, kata Allah Ustaz semua benda dah ada. Kan, tak ada benda nak minta dah. Paling tidak minta lah tuan-tuan masuk surga dan minta lindung daripada masuk neraka. Paling tidak. Ulang-ulang doa ni, ulang-ulang. Kalau kita ada, ajar anak kita suruh minta surga, ya, minta dilindungi ataupun dihindari daripada masuk neraka. Doa ni tuan-tuan ulang-ulang. Kan sebab itu Nabi bersuruh tuan-tuan kita banyakkan doa ni. Kita mana? Bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni, ya, bulan yang banyak sembahyang dan banyak sabar. Dan Allah telah dulu beritahu kat kita, wahai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sembahyang. Jadi sabar dan sembahyang, ya, sabar dan sembahyang banyak, ya, pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyakkanlah berdoa. Mintalah apa-apa. Ya, minta apa-apa, minta anak sehat, paling tidak tuan-tuan. Ya, minta supaya jadi anak kita ni anak soleh dan soleha. Ya, minta supaya anak kita ni anak yang taat kat kita, tak derhaka kat kita. Walaupun mungkin dia pandai, dia cerdik, ya, dia berharta, dia berpangkat, kita minta, ya Allah, walaupun anak kita kecil lagi, kita doa, tetap doakan dia, supaya tidak biar nak derhaka. Ya, sebab kita yang ada anak kan, ya, kita beruntung, itu aset kita ni, aset. Ya, bila kita ada anak kan, anak kita puasa anak kita dapat tak kita, walaupun dia dah besar, walaupun dia dah kahwin, ya, walaupun kita ada cucu, ya, tapi sebab dia anak kita, dia berpuasa, maka pahala anak kita dapat tak kita. Lepas tu kalau dia tuan-tuan dan puan-puan kena anak ramai, dia anak ramai, walau sekat 2-3 kalau pergi macam yang ada khairi, baru seorang. Doa bulan Ramadan ada 2 lah. Alhamdulillah, doa lagi supaya, ya, minta lah, ya, aset. Macam amal mereka tu dah tak ada dah. Itu tadi. Maka jadi anak kita tu aset tu kan. Maka tuan-tuan berdoa lah. Ini belum kita pada bulan puasa, doa lah supaya dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau anak kita tuan-tuan dan puan-puan, ya, jadi anak soleh wasailah, maka kita akan beruntung. Ialah kita semua ni kan bakal buka arwah. Ya tuan-tuan ni 2-3 hari lepas kan, ya, yang meninggal tu kan muda lagi. Ya, mana kat kisah kawan dia tu, masa sama-sama aku sama kerja kat pusat akidah tu kan. Siapa kasi tu masa saya nak hajar kat pusat akidah tu, saya discuss dengan dia. Dia meninggal dulu, muda lagi, kan. Tapi bila dia meninggalkan anak, alhamdulillah, mudah-mudahan, ya, dengan kuasa anak-anak dia tadi, dia dapatlah menyumbang pahala dekat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya dah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Walaupun apa yang saya katakan ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah banyak kali dengar, agaknya yang penting macam mana apa masih di zaman tak ada sedih. Itu sabar, itu sabar. Nah, tu ni berapa tu sabar. Kan. Jadi mudah apa yang saya katakan, ya, mudah tuan-tuan dan puan-puan di satu pendaman ilmu dan maklumat kepada kita semua, dan mudah apa yang saya katakan ni yang satu laksana motivasi diri dan jiwa kita supaya kita tuan-tuan sentiasa prihatin dengan ibadah puasa kita dalam bulan Ramadan.
supaya pergi datang ini bulan Ramadan ni ya menguntungkan kita. Itu tanya perkara ni, apa yang saya kata ni tuan-tuan, ya, kita tak nampak kecuali setelah kita meninggal dunia nanti. Jadi ini yang kita buat ni ialah persediaan untuk kita berada di alam kubur nanti. Jadi sebelum kita mengakhiri dunia kita pada pagi ni, kalau ada apa-apa perkara yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya, nak bincangkan, nak cadangkan silakan kalau ada. Ya, Heidi. Nak tanya, kalau macam sihir ni, bila puasa, masih efek lagi tak? Okay. Walaupun belum mati. Yang ini kata sihir dalam bulan Ramadan, maksudnya boleh berlaku, boleh. Sebab sihir itu dia bukan syaitan, dia jin. Kita ikat. Dia tak ikat. Sebab jin pun berkuasa. Sebab yang ikat syaitan, jin ikat dia macam kita buat, dia jin setara dengan kita. Ya. Kalau syaitan tu memang kafir, malaikat tu memang Islam. Jin manusia ni ada Islam, ada kafir. Sebab tu jin ni ada yang puasa, kan? Mungkin ada yang penyakit itu pun ada. Jaga selalu dan belakang-belakang ada. Kan? Jadi apa ni, sihir ni jin. Betul yang tuan-tuan nampak lembaga kan, itu jin, bukan syaitan. Syaitan ni tak ada kerja lain. Syaitan ni kerja tu hasut kita supaya kita tak buat ibadah, itu aja. Itu kerja dia. Dia hasut kita supaya kita tak boleh beribadah. Itu je. Yang rasuk kita, yang baca kita, yang jetik teruk kita, itu semua jin. Ya? Itu jin semua. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kena berani. Kalau jumpa jin, tanya kau ni apa. Kalau saja kau jumpa aku, kau jangan pergi dulu. Kau datang jumpa aku, kau nak bagi duit ke apa, jumpa dah lari tak apa. Yang banyak cakap berani. Jin ni kena berani tu, kena berani. Kalau dia jumpa tampar dia ada yang dengar ni tuan-tuan. Dia kena berani. Dia nampak. Nampak. Dia boleh merupai. Boleh menjumpai ini dalam penjara pun. Sekolah kita ni ada beberapa tempat yang dia nak operasi dekat Pak Jujo atau tu tukar kasih. Memang tujuh. Tapi tu yang dia belum tukar dia. Kasih Kasih luar lah. kasih mancing tu. Dia lagi nak yang lari tu mancing tu berhenti lah. Dia bertanya ada tak operasi tu ada. Tak boleh nampak ke? Tak boleh, itu rahsia. Dan kalau tuan-tuan dan puan nak berjin, boleh. Boleh bagi saya beritahu. Kalau nampak nak berjin kan untuk kawan ni. Sebab jin ni memang dia ramai. Jin ni sekali beranak sampai 70 ekor tau jin. Kalau umur dia panjang, maksudnya jin ni dah makin ramai. Sebab tu jin ni memang dia memang nak kawan dengan manusia. Kalau kita offer dia nak kawan dengan dia confirm nak kawan dia. Cuma kita jangan cakap kita takkan larat kawan jin. Problem macam mana pun jin itu tuan, dia akan kianat kat kita, tak payah. Kawan sama kita lagi betul-betul. Kan? Macam penunggu tu jin lah. Penunggu jin. Penunggu kat pokok apa semua jin. Dia ada tuan dia. Ada tuan ni. Tak ada. Kalau yang Ada yang bela, ada yang bela kan ada tuan. yang dulu orang dulu bela. Yang bela. Tu ada tuan, kalau bela tu tuan dia lah. Nanti kami dah tuan dia dah tak ada. Di mana Itu yang jadi sangka tu. anak dia. Tu yang disangka. Sangka kan. Atuk dia bela. Ya, kemudian bila dia meninggal tak sempat nak buang, tu dia sangka. Itu turun. Tapi lah anak-anak dia kata. Macam mana nak hapus dia? Kalau sangka ni memang payah. Sebab sangka tu dia ikut perjanjian tu, janji dengan jin tu dia macam-macam. Kalau dia selagi ada lari dan hitam, selagi itulah dia bersama keluarga dia tu payah. Biasanya kalau orang sangka ni, dia jin ni, dia ada barang tu, ada barang. Keris kecil ke, sanggul rambut ke, kan? Jadi bila perjanjian tu, bila orang tu dah lama benda tu tak ada, berarti nak pulangkan, dia kena cari benda asal tu. Yang berbalik kain kuning tu. Ya, betul kuning kita kisah. Sebab saya pernah kan ada orang tinggal dunia
Berhari-hari baca Yasin tak mati-mati. Macam mati hidup balik, macam mati hidup balik. Pada hari, pernah ada yang kelas tu saya pergi Yasin, tiba-tiba kena tunjuk tangan dia ke atas rotai. Katanya, dia sesuai nak naik atas rotai, ada keras kecil. Keras kecil tu, keras kecil tu ambil, kemudian tanya anak dia siapa yang sanggup ambil jin bapa dia. Ada anak lelaki seorang sanggup ambil, dia sanggup terima dia bagi keris kecilnya bagi kat anak lelaki dia, kemudian orang tu mati. Ini ada banyak dia satu ni memang baik. Alhamdulillah barang dia ada lagi. Dan kalau ada barang tuan-tuan boleh dibuang. Tapi kalau barang perjanjian tu dah hilang, dia sudah keris kecil, sanggul rambut, nama apa yang sanggul tu jalan sanggul rambut, kemudian tunjuk sate. Sate yang besi, bukan yang itu besi yang dulu punya, yang dulu kan. Ya, tetap ada. Macam mana waris dia nak macam putuskan? Biasa payah. Kena cari asal usul dia. Tapi ada tak jin yang kalau dia tuan yang meninggal dia tak sambung ke waris ada kan? Dengan perjanjian dia, perjanjian kata, kawan aku setelah dia hidup je. Kalau kata kau kawan aku hingga langit dan bumi, kau okey kan? Ya, aku jangan kau ni, kau jaga diri aku dah keluarga tu. Kan gitu. Orang dulu kan bela-bela ni kan untuk jaga keluarga dia. Jadi bila jaga keluarga tu, selagi keluarga tu lah. Ya. Biasa saka dia akan ambil anak sulung, anak lelaki sulung. Dah mati, biasanya cari pula anak lelaki sulung. Ya, kebanyakan saka ni banyak. Pada kita pun ada dua orang. Tadi mana? Ya, semua saka ni kalau dia pandai jaga tuan-tuan, tak ada masalah. Contoh kan, yang dalam perjanjian dulu, jangan atuk dia. Ya, dia janji ni benda tu bagi aku. Contoh kan kalau keris dia janji tiap Jumaat dimandikan dengan air limau. Selesai, tak ada masalah, tak ganggu. Maksudnya saka ni bila turun kepada anak-anak dia tak tahu nak bela, tak tahu nak bagi makan. Tu yang jadi merayak tu jadi kacau. Kalau dia anak yang dapat saka ni, dia tahu atuk dulu dia jini dia nak ni, contoh kan sekali nak ayam hitam, betul kan? Orang tak benda. Yang macam ni bila dia tak bagi makan, tu jumpa baca tu dia mengamuk tu hala tu. Dia tak syirik kan Ustaz? Dia tak syirik? Tak ada syirik, bukan dia melukai orang macam ni. Jin ni hukum dia harus kita bela. Jin ni harus kita berkawan macam kita kuasa kita ni, tak salah. Jadi setengah ulama mengatakan harus kita berkahwin dengan jin. Kalau tuan-tuan nak macam orang bunian ni jin. Bunian tu jin. Hukumnya tak salah Islam. Hukumnya harus kita berkawan dengan jin. Tapi macam jin je beza dengan hantu air lebih kurang Jin semua tu, tapi jenis-jenis ni lah. Saka dengan hantu air tu lebih kurang. Hantu air tu lain, itu pun bela juga. Hantu air bela juga. Bela lah hantu air tu. Besok hantu air ni bomoh ni sini. Bomoh yang ubat kan, bela. Tapi tanya hantu air tak apa, dia tak kacau orang. Cuma dia begitu je. Inilah yang apa semua. Kalau tuan-tuan berani kan daripada itu, dia tak betul macam nak kawan je. Sama ni. Okey lagi tuan-tuan. Jadi Ustaz sebut macam bulan puasa, kalau orang bukan Islam yang ada alam dia orang direhatkan juga. Rehatkan, dicutikan. Dicutikan kan. Ada setengah kata dikurangkan azab. Maksud keberkatan bulan Ramadan tu saja. Semua bulan Ramadan, istimewa bulan Ramadan. Tapi yang kalau orang yang Islam belajar puasa, dia dah pernah balik kan? Tapi dia takkan masuk syurga lah. Tak ada. Okey tuan-tuan dan puan-puan,
Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini saya dapat manfaat dan tuan-tuan dapat manfaat. Akhir itu saya minta maaf, saya semasa saya menyampaikan kepada saya pada pagi ini ada terkasar bahasa, terkata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa zallan maghfura wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban kathiran mubarakan wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ij'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ij'alna min ibadikas sabirin min balaik. Ya Allah Rahmanur Rahim, berilah kami ilmu yang bermanfaat, dosa-dosa yang diampunkan, amalan-amalan soleh yang diterima. Ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak dan berkat. Hindarkanlah kami daripada perniagaan yang merugikan. Ya Allah Rahman Rahim, golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba yang ikhlas. Ya Allah Rahman Rahim, golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba yang ikhlas. Ya Allah Rahman Rahim, golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba yang sabar dengan balak dan ujian. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian terima kasih.